Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan kelas kita berkenaan dengan pelajaran kedua Fiqh tahun 1 mengulang kaji semula bab taharah ini, itu bersuci ini, marilah sama-sama kita menadah tangan dan kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. Justru itu kita akan mempelajari tentang taharah. Okey, murid-murid semua, apakah makna taharah ini? Okey, dah banyak kali dah cikgu ajar tentang taharah. Taharah ialah bersuci, iaitu mengangkat hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, dan menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat. Okey. Jadi contohnya, hadas kecil, cara kita bersuci adalah dengan kita mengambil air sembahyang ataupun berwuduk, dan cara kita bersuci dengan hadas besar iaitu dengan cara kita mandi wajib. Okey. Jadi taharah ini iaitu bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat. Okey, misalnya pada pakaian kita terdapat najis taik cicak ataupun darah. Jadi kita akan sucikan, kita akan hilangkan najis tersebut dengan menggunakan air mutlak. Okey, contohnya pada peng ini misalnya ada najis, darah misalnya di sini di ujung. Jadi cara kita nak menghilangkan najis di sini, cara kita nak melakukan taharah ataupun bersuci di sini, iaitu kita dengan bagaimanakah? Dengan caranya kita buka air mutlak dan kita akan basuhkan air mutlak itu dengan kita akan basuh tempat yang bernajis ini dengan air mutlak. Okey, jadi taharah ialah bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat. Okey, misalnya kita nak solat kat tempat tersebut tu. Okey, jadi kita pun hilangkan tempat tersebut dengan kita hilangkan tempat tersebut dengan kita apa? Dengan kita sucikan, kita bersihkan tempat tersebut daripada najis dengan menggunakan air yang mutlak, air yang bersih. Air yang suci lagi menyucikan. Itulah pengertian taharah. Taharah ialah bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat. Jadi apakah pula perhati dan faham bagaimana orang ini dia melakukan sucinya, menyucikan dirinya, bersihkan dirinya dengan mandi. Dengan mandi di sungai, dan dia contohnya dia buang air besar ataupun air kecil, dia beristinja dengan menggunakan daun kering ataupun menggunakan 3 biji batu. Okey. Ini cara mereka bersuci. Okey, lihat pula tujuan bersuci ialah untuk apa? Tujuan bersuci adalah untuk kita mengerjakan solat. Tujuan kita bersuci adalah untuk kita membawa Al-Quran. Tujuan kita bersuci adalah untuk kita mengerjakan tawaf. Okey, contohnya kamu mengalami hadas besar. Jadi contohnya kamu mengalami hadas kecil. Jadi bagaimana kamu bersuci adalah dengan mengambil air sembahyang ataupun air wuduk. Dengan cara bersuci dengan mengambil air sembahyang ataupun air wuduk tersebut, untuk tujuannya adalah untuk mengerjakan solat fardu ataupun solat sunat dan membawa Al-Quran ataupun melakukan tawaf, mengelilingi Kaabah. Okey. Jadi hukum taharah adalah wajib. Okey, kena ingat murid-murid, hukum taharah adalah wajib. Sekiranya kamu mengalami hadas kecil, contohnya buang air kencing ataupun buang air besar di dalam tandas. Jadi nak pergi solat ni di masjid, maka wajib kamu melakukan taharah terlebih dahulu. Okey, kena bersuci dulu. Kita kena bersihkan dulu faraj kemaluan kita dengan menggunakan air mutlak, dan selepas tu kita mengambil wuduk dan kita teruskan dengan pergi ke masjid. Kita kena bersuci terlebih dahulu. Okey. Dalil naqli bagi taharah ini iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya surah Al-Baqarah ayat 222, maksudnya sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat
dan mengasihi orang yang sentiasa menyucikan diri. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa menyucikan diri. Sekiranya kita melakukan dosa, contohnya pada hari tersebut kita melakukan dosa, tanpa kita sedari, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua ibu bapaku dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Banyakkan kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya wal muslimi wal muslimat. Banyakkan kita memohon keampunan atas segala dosa dan kesilapan kita yang kita lakukan di dunia ini. Dan mestilah dan mengasihi orang yang sentiasa menyucikan diri. Orang yang sentiasa menyucikan diri, membersihkan dirinya. Setiap kali dia nak menunaikan solat, dia mandi, dia bersihkan diri daripada kotoran. Okay? Itu satu contoh yang cukup bagus. Okay? Dan banyakkan kita bertaubat dan banyak kita membersihkan, menyucikan diri kita daripada kekotoran. Okay? Justru itu taubat ini, kita boleh lakukan solat taubat. Bagaimana? Dia ada rukun taubatnya untuk kita melakukannya. Okey, cikgu boleh sampai kat sini. Rukun taubatnya iaitu, okey, dia bertaubat. Okey, wajib ke atas setiap mukallaf itu bertaubat daripada dosa-dosa serta merta, iaitu dengan menyesal dan meninggalkan perbuatan dosanya serta berazam untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosanya. Dan sekiranya dosanya dia lakukan adalah meninggalkan kewajipan, maka hendaklah dia mengqada kembali kewajipan tersebut. Atau sekiranya berkaitan dengan hak sesama manusia, maka hendaklah dia mengembalikannya atau meminta keredaannya. Misalnya kalau dia mencuri barang orang dan dia telah bertaubat, dia telah menyesal melakukan perkara tersebut, makanya mestilah dia pulangkan semula barang tersebut yang dia telah curi dan segera dia bertaubat. Okey, bertaubat ini bertaubat betul-betul, dan betul-betul dia tak nak melakukan perkara tersebut. Misal dia mencuri duit kawan dia, dia segera dia pergi jumpa orang tersebut, mohon maaf dan pulangkan wang tersebut, dan dia betul-betul segera bertaubat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah sama-sama kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan doa ini, iaitu Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya wali muslimin wal muslimat. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada faedah taharah, kelebihan taharah ini. Okey, kelebihan taharah ini iaitu membersihkan diri kita daripada kekotoran dan terhindar daripada najis, dan terhindar daripada kekotoran, dan terhindar daripada penyakit. Jadi faedah kelebihan apabila seseorang itu melakukan taharah ini, dia membersihkan dirinya, terhindar daripada najis, terhindar daripada kekotoran, dan terhindar daripada penyakit. Okey. Jadi seorang yang mana bila mana dia buang air kencing ataupun buang air besar, dia bersihkan diri dia. Dipastikan diri dia, pakaian dia bersih, tempat yang keluar najis tersebut bersih. Okey. Seandainya awak buang air kencing ataupun air besar tetapi awak tidak membersihkan farash awak, jadi ia akan berlumuran dengan najis. Maka awak akan mengalami kekotoran. Bahkan dengan kekotoran tersebut juga akan mencetuskan penyakit. Penyakit yang kita tidak ingin inilah. Jadi mestilah kita bila mana kita membuang air besar ataupun air kencing, kita kena bersihkan tersebut, tempat farash kita, kemaluan tersebut, dengan menggunakan air mutlak. Okey, dengan menggunakan air mutlak, air suci lagi menyucikan. Contoh air mutlak yang kita telah pelajari iaitu contohnya seperti air paip, air sungai, air laut. Tapi sekarang ni situasi kita berada di rumah. Jadi air mutlak yang kita akan gunakan iaitu air paip. Okey. Misalnya sekiranya cikgu nak tanya soalan ni, sekiranya didapati air yang kamu tadah itu air paip tersebut dalam bekas baldi itu mengandungi najis di dalamnya, apakah tindakan yang kamu akan lakukan? Pasti air tersebut dinamakan air mutanajis, kerana air yang terdapat dalam baldi tersebut yang masuk tahi cicak ataupun tahi tikus di dalamnya itu adalah najis. Maka dikurang daripada 2 kolah. Maka kamu kena simbah dia, kena keluarkan air tersebut dan kena bilas dan kena isi air yang baru. Jangan guna air
tersebut. Okey, mestilah kita menjaga kebersihan diri kita. Itu pentingnya. Okey, Islam mengajar kita agar kita menjaga kebersihan diri kita daripada kekotoran, daripada penyakit. Dan kita kena amalkanlah taharah ini, bersuci ini, dengan mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat tinggal kita. Jadi murid-murid semua mestilah kena hafal tentang pengertian taharah tersebut, iaitu bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis daripada badan, tempat dan pakaian. Taharah maknanya, kalau cikgu kata bersucilah, bersuci pakaian kamu tu daripada najis, taharahlah pakaian kamu itu daripada najis. Okey. Seterusnya, aktiviti murid dalam kumpulan berbincang tentang faedah taharah. Apakah faedah taharah ini? Yang pertama, dapat membersihkan diri. Itu faedah yang pertama, faedah taharah ni. Okey, yang kedua, dapat hindar daripada penyakit. Okey, yang ketiga, terhindar daripada kekotoran. Itu faedahnya ataupun kelebihan taharah. Okey, Farid, apakah kelebihan kalau kita melakukan taharah? Badan kita bersih. Lagi apa lagi? Terhindar daripada kotoran. Betul? Terhindar daripada penyakit. Okey. Jadi Farid dah hafal dah pengertian taharah. Apakah pengertian taharah? Taharah ialah bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat. Maknanya tempat kita ada najis, kita kena bersih daripada najis tersebut. Sebab kita nak menunaikan solat tersebut. Dan bila kita dah bersih tempat tersebut, jadi rumah kita bersih. Jadi kita hidup pun rasa bersih dan kita pun akan bahagia. Faham? Alhamdulillah. Okey, Islam mengajarkan kita tentang hal tersebut. Jadi murid-murid mestilah menghafal tentang erti taharah ini secara individu. Okey? Bukan Farid seorang saja, Tuah ke, Syakif, Rabiatu, kena hafal tentang pengertian taharah ini. Okey. Dan tahukah anda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Riwayat Muslim. Itu artinya kebersihan sebahagian daripada iman. Okey, kebersihan sebahagian daripada iman. Okey. Menyuci dan membersihkan diri daripada kekotoran dituntut oleh agama Islam. Sekiranya kita menyucikan diri kita daripada kekotoran dan membersihkan diri kita daripada kekotoran, ia adalah dituntut oleh agama Islam. Okey. Okey, menjaga kebersihan diri, kebersihan pakaian kamu daripada kekotoran dan najis, itu satu akhlak yang baik. Okey, cikgu nak tanya Farid. Kalau pakaian kamu ada najis, kan? Contohnya ada najis tai burung kat pakaian, kan? Kamu nak pakai lagi tak pakaian tersebut? Tak nak, kan? Mesti kamu akan suruh mak pergi bersihkan pakaian tersebut, sucikan pakaian tersebut. Betul tak? Dengan bagaimana nak bersihkan pakaian? Kita kena asingkan pakaian yang bernajis tersebut di dalam satu bakul, kan? Lepas tu kita pun akan ambil air pahit dan kita akan bersihkan, kita akan singkirkan najis tersebut daripada pakaian tersebut dengan menggunakan air pahit. Okey. Dah selepas kita dah pastikan pakaian tersebut dah hilang warnanya, bau dia, rasanya, dan kita pun boleh masukkan dalam mesin basuh. Jadi selamatlah, kan? Jadi cikgu nak tanya, kalau ada najis tahi kucing pada kasut awak nak pakai tak kasut tu? Tak nak, kan? Sebab kita nak jaga kebersihan diri kita. Betul tak? Jadi kita kena pelajarilah bagaimana kita nak bersihkan najis tahi kucing tersebut, kan? Itu dinamakan najis mutawassitah. Caranya kita kena hilangkan najis tersebut, kita kena pasti itu adalah najis mutawassitah, dan kita kena hilangkan najis tersebut dan kita kena bersihkan kasut kita itu dengan menggunakan air, kan? Air mutlak kita bersihkan. Lalukan dengan air mutlak. Okey. Itulah caranya kita menjaga kebersihan. Okey. Okey, setelah itu kita lihat pula kepada
Amalkan sentiasa bersihkan badan daripada kekotoran dan pakailah pakaian yang bersih. Amalkan sentiasa bersihkan badan daripada kekotoran dan sentiasa pakai pakaian yang bersih. Okey, kita lihat pula kepada buku aktiviti, laman aktiviti SRA yang pertama sekali, iaitu aktiviti yang pertama, warnakan petak jawapan yang betul. Pengertian taharah. Boleh Farid sama-sama baca dengan cikgu pengertian taharah? Okey. Taharah ialah bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat. Okey. Kita mengangkat hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, dan menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat. Tujuan kita bersuci sebab apa tujuan kita bersuci? Tujuan kita bersuci itu melakukan taharah adalah untuk solat, untuk tawaf, membawa Al-Quran. Itu tujuan kita bersuci. Tujuan kita melakukan taharah tersebut. Okey? Okey, seterusnya. Okey. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Okey. Okey, boleh tulis yang A dan yang B. Okey. Ini jawapan bagi A. Ini jawapan bagi B. Okey. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengasihi. Okey, ini yang pertama, kedua, ketiga. Mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Okey. Okey. Okey, warnakan gambar yang betul mengenai taharah. Okey, jom kita warna gambar yang betul mengenai taharah. Okey. Jadi ini seorang kanak-kanak yang sedang menyapu halaman rumah. Dia cuba untuk membersihkan tempat tinggal dia. Jadi ini adalah taharah yang betul kita lakukan. Okey, ini yang pertama. Ini kanak-kanak yang makan sampai berabuk dan mengotorkan tempat. Ini tidak. Okey, dan seorang kanak-kanak yang mandi di dalam sungai yang penuh dengan sampah sarap. Ini tidak. Dan ini seorang kanak-kanak yang sedang mandi. Okey, justru ini pula gambar seorang kanak-kanak yang sedang solat dan tiba-tiba tahi kicap jatuh. Ini bukan mengenai taharah lah. Okey, dan yang ini adalah seorang kanak-kanak yang solat dengan keadaan pakaian yang bersih. Okey. Okey, lihat pula tandakan right pada hukum taharah. Kita telah bincangkan bahawasanya hukum taharah ini adalah wajib. Okey, wajib. Faedah taharah. Apakah faedah taharah? Okey, faedah taharah itu membersihkan diri jauh daripada penyakit. Okey. Tidak disukai rakan, salah. Okey, faedah kelebihan taharah. Tidak disukai rakan, salah. Okey, terhindar daripada kekotoran, terhindar daripada najis. Dibenci oleh masyarakat ke? Itu tidak. Okey. Justru itu kita lihat pula kepada tulis jawapan yang betul. Hukum taharah adalah wajib. Okey, cikgu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Hukum taharah adalah wajib. Okey, 2. Sentiasa pada badan dan pakaian, sentiasa bersih. Okey, 6. Menjaga kebersihan diri dapat menghindarkan penyakit. 4. Kebersihan diri dituntut oleh agama Islam. Allah menyukai orang yang menyucikan diri. Okey. Dan seterusnya orang yang suci daripada hadas dan najis disukai Allah Subhanahu wa taala.
Okey. InsyaAllah sampai di situ pembelajaran tentang fiqh, tentang ulang kaji bab taharah kita. Ingat ya murid-murid, taharah ialah bersuci, iaitu mengangkat hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Dan taharah itu iaitu menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat. Okey? Jadi kena ingat bahawasanya taharah ialah bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis daripada badan, tempat dan pakaian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.